Hai, Assalamualaikum semua. Sepatutnya tadi saya nak buat live kedua, tapi ada certain things sikit yang terleka buat. So, saya nak berkongsi hari ni lah. Tentang isu semasa yang menjadi perbualan hangat sekarang, iaitu tentang pengecualian pembayaran premium selama 3 bulan ataupun 90 hari. So untuk mereka-mereka di luar sana yang memang dah ada polisi ataupun pada mereka yang bakal mempunyai polisi, membeli polisi, memang akan dapat pengecualian 3 bulan ni, yang mana mereka kena kena apply dahulu. Itu pun bergantung kepada approval ataupun sama ada individu ni secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dengan isu semasa iaitu COVID-19. Bagusnya pula tentang ni adalah walaupun tiada premium dibayar selama 3 bulan, tapi coverage berjalan seperti biasa. Maksudnya jika terjadi sesuatu yang tidak diingini, perlindungan tu tetap berjalan. Walaupun premium tu tidak dibayar. Saya dekat sini nak berkongsi sedikit tentang kegunaan takaful. So ramai yang tak nampak kegunaan takaful ni, especially sebab takaful ni kita tak boleh tengok dengan mata kasar, kecuali kalau kita ambil polisi. Dan walaupun kita ambil polisi, tak semua orang akan baca polisi, orang kata daripada kulit ke kulit. Sebab tu kalau kita tengok masyarakat kita sekarang, ramai yang claim ada polisi, ramai yang claim kata saya dah cukup dah dengan protection. Tapi bila berlaku sesuatu musibah, nak buat claim tak boleh sebab tak cover. Kenapa? Sebab kita tak alert dengan coverage yang kita ambil. So hari ni saya nak anda semua alert tentang coverage yang anda ambil lah. Kadang-kadang kita rasakan apa yang kita ambil itu cukup lengkap, cukup sempurna sebab ada merangkumi semua aspek. Contohnya, dia cover kematian RM50,000, dia cover untuk kemalangan RM20,000, dia cover untuk sakit kritikal RM30,000, dan dia ada medical card yang cover mungkin RM100,000 setahun, ataupun orang kata apa, lifetime limit RM1 juta, ataupun annual limit 1.1 juta. Tak kisahlah kan. Cuma satu benda yang kita selalu terlupa adalah tentang di mana nilai-nilai yang kita ambil ni cukup tak. Kenapa saya katakan macam ni? Contoh, kita ambil sakit kritikal. Kos sakit kritikal, kita ambil sakit contoh jantung. Kalau kita nak buat pembedahan jantung, yang mana semudah kita nak buat, orang kata apa, saluran tersumbat tu kan. So yang itu pun kita punya kos hampir RM90,000. So kalau anda ambil cas masa hanyalah RM30,000, adakah cukup? Sebab ada medical card. Itu one thing. Medical card dah cover untuk kos rawatan, tapi selepas pembedahan, selepas orang kata apa, post hospitalization, post surgery, kita nak bekerja balik tu ada satu tempoh. Adakah lepas 2 bulan tu kita boleh masuk kerja? Atau mungkin kita tak boleh bekerja untuk satu tempoh yang agak lama. So untuk satu tempoh yang agak lama tu, dekat mana kos yang kita akan dapat? Daripada RM30,000 ni lah. So adakah RM30,000 ni cukup untuk tampung kos semasa kita, sementara kita boleh bekerja semula? So benda-benda ini yang kita kena tengok balik lah. Sama juga dengan kes-kes kemalangan. Contoh, kalau kes-kes kemalangan patah 2 bulan baru boleh bekerja balik, ataupun kita akan di-MC kan selama 2 bulan, dan kemudian tengok pada keadaan semasa, dan baru kita boleh bekerja. Atau mungkin kepada siapa yang masuk besi atau skru, selepas satu masa kena operate balik untuk buang skru tersebut, and then lagi lama lagi MC. So kalau kita bekerja dalam keadaan kerja swasta, mana ada company yang nak simpan seorang pekerja yang MC berbulan-bulan. Dan biasanya dengan cara berhemahnya, mereka akan cakap minta kita berhenti cara baik. So dekat sini kita akan hilang pendapatan. So itulah gunanya juga kenapa kita perlu ada satu protection yang cover untuk kes-kes kemalangan sebegini. Alright. So dekat sini saya nak anda tahu, kegunaan takaful ni biasanya kita tak nampak sewaktu kita sihat, sewaktu kita tak ada ditimpa apa-apa permasalahan.
Tapi ianya akan start berfungsi, akan start nampak bila kita ditimpa dengan sesuatu. Okey, sebab saya teringat dalam satu cerita salah seorang DJ radio yang telah pun arwah. Okey, beliau mengatakan nasib baik beliau masih teruskan bayar takaful walaupun dia rasa macam nak stop dah takaful tu sebab bayar 10 tahun tak nampak apa-apa. Tapi nak dijadikan cerita, disebabkan dia masih simpan takaful tu, alhamdulillah dia boleh menjalani kos-kos rawatan akibat kanser. So at least kanser ni kalau kita nak dapatkan kos rawatannya kat hospital government pun is a bit mahal tau. Bukan 2-3 ribu, berpuluh ribu. So dekat sini medical card ni lah yang membantu beliau untuk dapatkan kos rawatan tadi. So apa yang terjadi selalunya di masa sekarang ni yang saya tengok, musibah tu akan datang waktu kita decide untuk kita tidak meneruskan takaful ataupun insurans yang kita ambil. Kebiasaannya lah. That's why dalam tempoh dalam situasi macam contoh sekarang di COVID-19 ni, saya sihatkan anda semua untuk tidak membatalkan polisi, dan kalau perlu dapatkan pengecualian tu, buat permohonan, tak ada masalah pun. Okay, it's better daripada you ada protection, lepas tu you lapsekan, dan bila nak guna, tak boleh guna. So ada saya dapat panggilan daripada salah seorang daripada klien saya, yang mana sebelum ni beliau bekerja dan insurans beliau dibayar oleh beliau dan juga company, which is separuh company tanggung, separuh beliau bayar sendiri. Tapi disebabkan oleh beliau telah berhenti kerja, maka beliau pun telah stop membayar premium insurans tersebut. So secara tak langsung polisi tu pun jadi terbatal lah. Okay. Yang menyebabkan beliau tersedar apabila ayah ni meninggal dunia akibat sakit jantung. Dan masa tu terpaksa mencari mana polisi yang ada untuk buat tuntutan, sebab ada banyak perkara yang nak diuruskan. Apa yang saya maksudkan dengan nak diuruskan ni maksudnya, contohnya arwah ni ada tanah, ada harta yang ditinggalkan. Tapi untuk proses dapatkan surat pentadbiran dan pengagihan faraid, mereka perlu daftarkan segala harta ni kepada bahagian pesaka kecil dan perlu dapatkan satu tarikh untuk buat perbicaraan. Perlu kumpulkan semua waris yang sah, dan semua benda ni ada memakan kos. Kos yang saya masukkan kat sini adalah kos dari segi bayar buka kes, untuk tulis dapatkan laporan surat pengagihan tersebut, keputusan mahkamah dan sebagainya lah. So benda-benda ni semua kos sebenarnya, kawan-kawan. Kita tak nampak keperluannya sekarang, tapi biarnya akan nampak bila kita saat kita memerlukan lah. Terutama di saat kita ditimpa satu benda yang kita tak duga. Okay, macam yang kita ambil isu semasa lah, isu semasa cukup COVID-19. Siapa yang duga okay, akan berlaku wabak sebegini dekat Malaysia yang dah beribu dah yang positif COVID-19 ni. Dan siapa sangka ahli keluarga kita yang kena. So benda-benda ni semua tak terduga. Okay, dan kita pun beyond control benda-benda macam ni. That's why kita perlu ada satu benda yang boleh backup tentang sesuatu benda yang kita tak duga. Okay. Okay, bila kita dikenakan perintah PKP ni, sangat-sangat terkesan kan bila kita tak ada pendapatan, especially mereka yang berpendapatan bergaji hari, kontrak ataupun yang berniaga. So cuba bayangkan dalam tempoh PKP yang beberapa minggu ni, kita rasa sangat terkesan dengan tiadanya income, dengan kita rasa banyak sangat benda yang terbatas, kita rasa sedikit termenung, kita rasa serabut dan sebagainya. Bayangkan kalau benda yang sama berlaku dengan kita dalam satu tempoh yang lama, berbulan-bulan. Apa yang saya maksudkan dengan berbulan-bulan ni? Contoh, situasi yang mana kita hilang sumber pendapatan akibat sakit, terlantar, terpaksa duduk rumah, tak boleh bekerja, yang mana kita terpaksa menampung banyak benda. Contoh, susu khas. Susu khas ni saya masukkan
Dia tak boleh dah menghadam makanan biasa. Dia kena beli susu khas. Ataupun mereka yang terlantar ni akibat daripada kencing manis, darah tinggi. So dia pula ada makanan khas supaya sakit tu tak makin teruk. So benda-benda macam ni kena tengok jugalah. Okay. Sebab saya bercerita dari segi pengalaman saya sendiri menjaga orang sakit. Okay, dan kemudian pampers lagi. Pampers orang dewasa agak mahal. Dan tentunya kita sendiri pun nak keselesaan. Betul tak? So kalau kita tengok baby pun, kita tak nak kasih pampers biasa sebab tak nak dia ruam, merengik dan sebagainya. Baikkan kita nak pakai pampers biasa. Confirm tak nak kan? So benda-benda sini yang elok, of course, quality things come with duit yang agak mahal. Price, come with price. Tak ada murahnya, okay? So itu satu. Kemudian dari segi kemudahan, katil, nak kena beli katil yang selesa, yang boleh diturun naik, dan kemudian nak kena ada kursi roda. Dekat toilet tu nak ada satu kursi untuk duduk dan sebagainya. Okay, so benda-benda ni semua sangat-sangat costing. Itu belum lagi cerita yang berulang-alik ke hospital, kos minyak. Kad perubatan cover kos rawatan, tak cover kos minyak. Okay, tak cover benda-benda lain. That's why medical card yang ada cover kos rawatan tu perlu, tapi at the same time pula ada satu takaful yang bagi pampasan tunai ataupun nilai tunai, supaya benda ni lah yang bantu anda untuk teruskan kos kehidupan anda seperti biasa, untuk teruskan anda bayar komitmen anda seperti biasa, untuk anda terus boleh menjalani kehidupan anda tanpa ada kesan ataupun efek yang sangat besar. Okay, so advice saya kepada anda semua, apa yang berlaku hari ini, jangan kita lay back dan kita tengok balik apakah yang kita ada dalam kita punya dana untuk waktu-waktu kecemasan ni. So guys, sekarang ni kita banyak sangat takaful kat luar sana yang sangat murah, yang sangat affordable, yang mampu milik. Cuma cari your agent, your trusted agent, dan minta mereka consult. Okay, dan the best untuk ambil protection adalah protection tanpa saving. Sebab saving ni you boleh buat dekat bank, boleh buat dekat unit trust dan sebagainya. Tapi untuk insurance, untuk takaful, is looking for protection, bukan saving. Cuma kebiasaannya orang akan tengok pada saving. Itu silap lah. Okay. So kalau ikut konsep yang sebenar-benarnya takaful ataupun insurance, alhamdulillah, adalah bergantung kepada kita punya protection. So kenapa juga saya berhijrah kepada company ini, FWD Takaful, sebab saya nampak package yang mereka tawarkan sangat mampu bilik, yang memang fokusnya pada protection, yang memang premiumnya sangat mampu milik lah. Contohnya yang dekat sini, basic plan yang cover dari segi kematian dan juga cacat kekal ataupun hilang upaya kerja sebaik saja disahkan oleh doktor. Kita akan bayar wang pampasan sebanyak RM250,000. Okay, sorry, suara saya agak terganggu sikit sebab belum fully sihat sebenarnya. Okay, cuma yang satu yang saya nak highlightkan, kelainan yang ada pada FWD Takaful, selain pada cerita-cerita pasal wang pampasan, you all akan cakap semua company pun sama. Cuma dekat sini company lain tak ada adalah kita bagi benefit manfaat secara percuma untuk badal haji. Yang mana ahli keluarga dah tak perlu fikir, tak perlu gunakan cari sumber mana-mana untuk buat upah haji pada arwah. Sebab dekat sini kita memang dah attachkan badal haji sebanyak RM2,000 untuk urusan badal haji tadilah. Okey. Dan seterusnya, macam saya cakap tadi, tak semua waris kita tahu macam mana nak uruskan harta peninggalan kita. So dekat sendiri secara tak langsung kita bagi khidmat guaman secara percuma ataupun sebanyak 3 kali percubaan ataupun sehingga RM2,000 untuk bantuan nasihat guaman. So tak kisahlah dari segi harta pusaka ke ataupun ada isu-isu lain yang
pihak waris nak kemukakan. So kita akan ada panel pihak peguam yang kita lantik untuk bantu waris tadilah. Okey. Dan kita juga ada 10% hairat kematian yang kita akan bayar dalam masa 24 jam. Okey. Di FWD Takaful, everything adalah online. Maksudnya dekat sini, bila berlaku saja kematian, okey, pihak waris hanya perlu call FWD ataupun kalau kata waris ni tadi adalah password dan sebagainya untuk kita punya portal, mereka boleh terus mohon daripada portal tersebut untuk pampasan kematian dan kita akan bayar 10% apabila mereka submit dokumen pengesahan, contoh surat kebumi ataupun laporan polis yang mengatakan si arwah ni telah meninggal dunia. Okey, dan kita akan bayar dalam masa 24 jam kepada waris. Sebab kalau kita tengok keadaan semasa untuk menguruskan jenazah, kosnya bukan sikit. Kain kapan, bilal dan sebagainya lah. Itu kalau kata kat hospital pun beratus-ratus dengan ambulans dan sebagainya. Okay. Next, kita juga ada bagi khidmat kaunseling untuk orang kata apa, rundingan emosi dan kesedihan. Dan biasanya bila kita kehilangan orang yang kita sayang, dah tentunya emosi kita terganggu. Terutama orang yang pergi tu adalah ketua keluarga ataupun penyumbang utama dari segi kewangan keluarga. Lagi kita termenung, lagi kita akan repress, memandang wajah-wajah mereka yang kita nak sara, memikirkan macam mana berjalan seterusnya. So at least khidmat kaunseling ni boleh membantu sedikit. Alright. So ini yang saya katakan tadi, antara kelebihan yang tak ada kat tempat lain. Sebab dekat sini kita berikan secara percuma, secara automatik bila anda berdaftar bersama dengan FWD Takaful dengan premium yang minimum RM110 saja. Itu mengikut usia dan maksimum terpulang. Bergantung kepada nilai coverage yang anda nak. At least kat sini minimum coverage yang anda dapat adalah RM250,000 untuk menampung apa-apa kos yang sepatutnya lah. Walaupun kita nampak sebenarnya RM250,000 tak cukup kalau kita ikutkan nilai yang sebenarnya kita perlukan. Namun sekurang-kurangnya ianya sebagai langkah pertama untuk kita ada satu dana kecemasan untuk isu semasa. Okey. So itu saja sedikit perkongsian saya tentang keperluan takaful ni. Sebenarnya ramai yang tak nampak keperluan takaful ni. Saya berkongsi kerana saya dah nampak, kerana saya dah lalui. Saya seorang manusia yang tak pernah suka insurans, yang tak pernah percaya insurans, yang tak pernah ada tanggapan yang positif dengan insurans. Kini telah berubah sebab saya nampak apa yang berlaku sekarang. Okey, saya nampak di mana dan bila takaful ni akan berfungsi ataupun berperanan. So dekat sini saya advise kepada anda semua, orang yang patut, pernah macam saya syaratkan sebelum ni, orang yang paling perlu takaful ni adalah anda yang mana sebagai ketua keluarga, anda sebagai ibu bapa, sepatutnya ada satu takaful yang untuk memastikan jika sesuatu daripada kita, at least anak-anak kita punya kehidupan seharian dan komitmen yang kita tanggung masih boleh kita bayar seperti biasa. So if anything, jika ada sebarang persoalan, pertanyaan yang mungkin anda nak tanya, boleh PM saya, boleh komen dekat bawah. Saya akan cuba bantu. The best is you WhatsApp saya lah. Okay. And saya doakan kita semua berada di bawah lindungannya dan semoga kita semua dijauhi daripada segala musibah. Kita doa yang baik-baik. Kita harapkan sesuatu yang baik-baik daripada kita semua. Okay. So semoga kita semua sentiasa dirahmati, dilindungi dan diberkati. Okey, pada anda yang membuat bisnes, saya doakan bisnes anda berjalan seperti biasa, insya-Allah, dan
Terima kasih kepada yang sudi menonton. Always support saya, insyaAllah. Saya akan kongsikan lagi info-info terkini tentang takaful yang mungkin akan bermanfaat untuk anda. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.